Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bersiaran kembali ke bahagian ketiga ziarah dalaman bagi grup KT75 Jemaah Haji Malaysia pada hari ini 19 Julai. Jika tuan-tuan dan puan-puan belum lagi melihat video saya, sila lihat pada bahagian pertama dan bahagian kedua ziarah dalaman. Jika keluar di sana tadi tu, pintu 41, selepas daripada melawat makam Nabi, keluar berjalan dan sampai kepada kuburan Baqi'. Pagi ni dibuka. Saya tidak tahulah pada waktu bila dibuka, tapi bila saya menghampiri di sini boleh masuk. Alhamdulillah. Waktu tempatan di Madinah adalah pukul 7.12 pagi sekarang ni. Kita dah sampai di kuburan Baqi'. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, kubur ini adalah kubur lama, dah beribu-ribu tahun. Beginilah keadaannya. Jika saya nak memilih bagaimana binaan yang seharusnya dibuat kepada kubur, sebenarnya saya lebih memilih begini. Tanah ditinggikan dan ditanam dengan dua batu. Tak adalah hiasan-hiasan nama. Saya diarahkan oleh security ikut laluan dia. Tidak boleh sebarangan masuk. Saya cuma mengambil di sebentar saja di sana. Tapi sudah dipanggil untuk lalu ke sini. Kawasannya agak luas. Okey, sambung kepada bagaimana sebenarnya binaan yang boleh dibenarkan pada kubur. Mungkin ada berbagai pendapat, ada berbagai pandangan. Saya sebenarnya lebih cenderung begini, mudah dan tak perlu berlebih-lebihan. Jika kita sedar secara insaf, kita tinggalkan dunia ni berada di alam baqa'. Kita tinggalkan semua harta benda, sahabat, rakan, saudara mara, pasangan kita, anak-anak kita,
kan kita sudah tak tahu lagi apa keadaan mereka di dunia nanti bila dah berada di alam bakok. Jadi apa sebenarnya keutamaan kita? Sudah tak ada keutamaan tuan-tuan dan puan-puan. Amalan yang kita mungkin terima berkekalan hingga ke akhirat adalah sedekah jariah dan ilmu bermanfaat yang yang kita curahkan kepada orang yang masih hidup atau yang masih tinggal. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan apa gunanya kita tinggalkan nama binaan di kubur ni. Cuba kita fikirkan secara insaf. Yalah, pada orang yang masih hidup mungkin mereka nak tahu mana kubur si mati. Mungkin ialah kaum kerabat mereka kan, supaya tidak tercari-cari. Tetapi itu untuk mereka yang masih hidup. Terpulanglah mereka nak menguruskannya bagaimana kubur yang ada. Tetapi jika kita lah yang berada di alam bakok ni, apa pentingnya kubur ni ada binaan, ada nama? Nak mendapat lagi sanjungan ke? Nak mendapat lagi puji-pujian ke daripada manusia? Sebenarnya apa yang kita harapkan jika kita berada di alam bakok, sebenarnya kita mengharapkan doa orang yang masih hidup. Tidak kiralah doa daripada sesiapa, doa. Saya ulang lagi apa yang kita harapkan lagi daripada orang yang masih hidup? Doa. Jadi kalau kembali semula kepada tanda di kubur ni, tanda nama lah, batu lah, tumbuh pokok yang nak ditanam lah, itu semuanya urusan orang yang masih hidup. Mereka nak letak apa? Kalau saya boleh berwasiat, sebenarnya saya tak maulah kubur ni ditanda apa-apa. Mereka kecam betul-betul kat situ, melawat lah. Jika hendak pun letaklah 1 atau 2 batu kan, tanda gitu. Orang lain tak ada tanda macam tu, jadi boleh kenal lah, itu tanda kubur untuk kita yang telah tinggalkan dunia, dan untuk orang masih hidup datang menziarah. Saya kira sana tak dibenarkan masuk lah, dan ada aktiviti untuk menggali sana tu. Saya zoom sana tu. Dan yang saya telah lalu tadi sebelah sana. Okey, security pun memang suruh arahkan patah balik. Setakat ini saja yang dibenarkan untuk masuk. Doa masuk kubur yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada 3 bahagian. Saya sebut 2 bahagian ya. Tuan-tuan dan puan-puan rujuklah. Ada banyak sebenarnya doa bacaan salam kepada penghuni kubur. Tapi itu sajalah yang saya amalkan, 2 kalimah. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum ahlal diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada lagi 1 kalimah lagi, 1 lagi ayat ni. Okey, pada zaman Nabi memang ada larangan untuk kita menziarahi kubur. Dan selepas daripada tu Nabi pula membenarkannya. Ada 2 hadis. Kita nampak hadis tu bertentangan antara satu sama lain, tetapi sebenarnya hadis yang kedua itu maknanya telah memansuhkan hadis yang pertama lah. Jangan kita ingat semua hadis Nabi itu, ada satu tu itu yang kita pegang kan.
Padahal itu telah dimansuhkan. Ayat-ayat Quran pun sama, ada yang telah dimansuhkan. Jika kita belajar sedikit ilmu Al-Quran, ulum Quran, dan belajar sikit mengenai ilmu hadis, ulum hadis, kita akan ketemu semua perbahasan ataupun bab mengenai perkara yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, buatlah rujukan. Jadi jika saya sebut begini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar video saya tak merasa pelik lah kan, tak merasa janggal. Jadi Nabi membenarkan untuk menziarahi kubur, tapi itulah adalah ada adabnya kan. Macam pada zaman jahiliah Nabi tak benarkan, kerana biasanya orang perempuan ni bila menziarahi kubur orang Arab ni, orang Quraisy ke ni, biasanya mereka ni suka meratapi orang-orang yang telah mati. Mereka mencari-cari baju, memukul diri sendiri sehingga mencederakan kan tubuh badan, seolah-olahnya menyesali ataupun meratapi kematian kan. Tapi Nabi tak benarkan. Itu adat jahiliah. Sebab itulah antaralah sebab Nabi melarang orang melawat kubur, kerana benda-benda hurafat, bid'ah macam tu kan. Jadi selepas daripada keadaan tu dah bertambah baik, Nabi benarkan. Jadi tiba pada perbahasan kan, mengapa ada setengah ulama pada akhir zaman ni, itulah buat pandangan yang berbeza dengan pandangan ulama yang lain kan. Kerana peredaran waktu, peredaran zaman, peredaran masa, pada era ni berubahnya tempat kita tinggal kan, semua tu akan diambil kira untuk mengeluarkan hukum fiqh, mengeluarkan hukum yang baru. Bila kita bertemu dengan pada permasalahan baru, jadi umat Islam ni kehidupannya bukanlah statik, dia dinamik. Hukum pun akan berubah mengikut keadaan zaman, suasana, ketika, keadaan, apa lagi tuan-tuan dan puan-puan nak sebutkan. Okey, itu saja celoteh saya. Saya dah cover hampir suku, tak sampai suku pun mungkin dan tiba pada penghujungnya. Semoga bermanfaat untuk tuan dan puan-puan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.